Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Sihat ya? InsyaAllah Muallim pun harap kamu semua sihat. Kamu semua dalam keadaan yang baik dan masih rasa bersemangat untuk belajar. Lagi-lagi Muallim minta semasa kita dalam pandemik ni, masing-masing jaga diri, bersama dengan ibu bapa, duduk di rumah ya. Moga-moga Allah merahmati kita dan menjaga kita daripada wabak ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa, hari ini hari Khamis, 21 Januari 2021, kelas kita yang bermula jam 8.30 ni, kita akan adakan kelas transisi sains ya, bersama dengan awak semua. Baik, macam biasa, sebelum kita memulakan kelas, kita baca doa dulu. Baca doa belajar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir li umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah makbulkan doa kita sama ya. Baik, tanpa kita melengahkan masa, mari kita lihat pelajaran kita hari ini, insya-Allah. Baik. Dalam kelas hari ini, kita akan cuba lihat topik kita hari ini, iaitu unit 8 campuran. Okey. Sebenarnya topik ni kita dah belajar, tapi secara maya, kita tak sempat nak bersemuka. Jadi cukup kali ini kita ulang kaji semula tajuk ini, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita lihat objektif pembelajaran kita hari ini. Jadi murid-murid akan mengetahui kaedah mengasingkan campuran. Mengasingkan campuran macam mana? Nanti kita lihat. Mengenal pasti kaedah pengasingan mengikut bahan-bahan tertentu. Mempraktikkan kaedah pengasingan ini bersama dengan ibu bapa. Nanti akan ada praktikal bersama dengan ibu bapa ya. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita. Seterusnya, insya-Allah kita lihat pada tajuk pertama kita, campuran. Baik, kita ada satu situasi. Cuba tengok gambar tersebut. Kita lihat gambar ni. Nombor 1, adik-beradik ni, kakak dan adik. Kakak sedang mengeluarkan duit daripada tabungnya. Ada yang kata, wah banyaknya. Bila kita lihat sebelah, dah tersusun. Dan terasing pula tu, yang kertas dengan yang kertas, yang shilling dengan yang shilling. Kata adik, kalau diasingkan begini, barulah duit mudah dikira. Okey. Cuba tengok yang kedua. Yang kedua, situasinya ialah ibu menuangkan teh. Kita tapis air teh ni dulu. Okey. Lihat, air teh ditapis. Okey, kemudian barulah tiada hampas teh, kata anak ni. Maknanya, dengan gunakan alat ini dapat menapis hampas teh daripada masuk ke dalam cawan. Barulah senang nak minum. Baru tak sedap. Okey. Seterusnya, nombor 3. Nombor 3 situasinya, tepung perlu diayak dulu. Kenapa tu? Hasilnya tepung yang halus dapat diasingkan. Maknanya ibunya nak tepung halus sahaja. Maknanya kat sini ada banyak kaedah pengasingan. Tapi kita lihat semua ni, mengapakah bahan-bahan di dalam campuran diasingkan? Apa sebabnya? Kenapa nak kena asingkan bahan kan? Okey, antara sebabnya, kalau kita lihat kat sini, antara sebabnya supaya memudahkan kita mengambil bahan yang kita perlukan sahaja. Mungkin ibu nak buat masak tadi, contoh macam yang situasi ketiga, dia nak guna tepung yang halus sahaja. Kan mudah bagi dia untuk diasingkan. Seterusnya, mudah untuk kita letakkan bahan mengikut jenis yang sama. Contoh macam situasi yang atas kali nombor 1 tu, mudah dia nak mengasingkan duit kertas
dengan duit kertas 2 shilling dengan 2 shilling untuk mudah mereka mengira. Okey, baik. Okey, seterusnya mari kita lihat kaedah mengasingkan campuran. Jadi kita dah tahu tadi campuran, mengasingkan campuran maknanya ada bahan yang bercampur aduk. Macam mana kita nak guna, macam mana cara yang kita boleh dapat mengasingkan bahan-bahan tersebut, ya. Ada situasi. Situasi pertama, cuba lihat, okey, adik ibu sedang membuat kek, menggunakan bahan-bahan untuk membuat kek lah. Kata anak ni namanya Kugan. Mak nak buat apa ni? Mak nak buat kek untuk hari jadi ayah. Okey. Jadi kita dapat lihat bahan-bahan tersebut. Tapi tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Pandai betul adiknya. Campurkan kismis ke dalam tepung. Kugan kata, adik jangan. Sudah. Kan tengok dah bercampur. Macam mana ni? Apa solusi untuk selesaikan masalah ni? Tiba-tiba Kugan dapat idea. Mudah saja. Apa tu? Kugan menggunakan kaedah ini. Dia dapat mengasingkan tepung yang asal tadi dengan kismis tadi yang adik dia termasukkan. Cuba kita lihat. Apa nama kaedah ni? Kugan menggunakan kaedah mengayak. Mengayak, ya. Untuk mengasingkan tepung dan kismis. Apa tu kaedah mengayak? Mengayak, mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Ibarat macam kismis ni dah pejal dan besar berbanding dengan tepung tadi halus. Menggunakan kaedah mengayak bekas ini, dia dapat menapis bahan-bahan pejal dan besar daripada terkeluar selain daripada tepung. Bagi memudahkan pengasingan antara tepung dengan kismis. Begitu. Okey, namanya kaedah yang pertama ialah mengayak. Okey. Seterusnya, situasi kedua. Tengah bermain-main di atas pasir, tiba-tiba adiknya menangis. Kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Kata adik seorang lagi ni, klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Sudah bercampur dalam pasir dah, macam mana nak ambil ni? Apa kaedah? Bagaimana Kanang? Ni Kanang. Bagaimana Kanang boleh mengasingkan campuran ini? Takkan nak kutip kan? Ada kaedah lagi mudah. Apa dia? Kanang menggunakan magnet mengasingkan campuran klip kertas dan pasir. Dalam pasir ni, jadi nak cari klip kertas senang je, digunakan magnet dan ditarik semua klip kertas daripada pasir. Tapi adik dia pun fikir, tanya, mengapa abang gunakan magnet? Kenapa tak kutip dia kenapa guna magnet? Sebab magnet dapat dengan menggunakan magnet, kita dapat mengasingkan bahan berlogam daripada bahan bukan berlogam. Kan senang. Jadi bahan berlogam tadi tu ditarik oleh magnet. Senang-senang saja dia dapat klip kertas semuanya sekali. Begitu. Ya. Okey. Jadi mengayak. Mengayak kemudian menggunakan magnet. Seterusnya. Situasi ketiga. Situasi ketiga ni adik siapa ni namanya? Tak tahu. Tapi seorang budak lelaki ni dapat seekor ikan. Tak sabar nak beli ikan emas ni. Alamak, akuarium lama ni dah kotor lah. Banyak campuran pasir dan serpihan kayu reput. Betul dah kotor. Nak letak ikan takkanlah tempat kotor-kotor kan? Bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Apa kaedah yang paling mudah? Jadi, kakaknya mencadangkan kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Ya, ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Macam mana kaedah mengapung ni? Cuba kita lihat. Okey. Baik. Jadi dia tuangkan satu jug air ke dalam akuarium ini. Nampak kan? Setelah dikacau campuran tersebut, serpihan kayu reput tadi tu yang ringan, yang boleh terapung, akan terapung di atas dan kita akan ambil dengan sudu. Jadi asingkan serpihan kayu yang reput. Jadi segala yang berat-berat kat bawah ni akan tenggelam. Yang mana ringan akan terampai. Itu maksudnya apung. Okey, mengapung. Baik, kaedah mengapung ni maksud dia cara mengapung dapat mengasingkan bahan yang ringan
daripada bahan yang berat. Okey. Yang senang nak ambil, baru senang nak ambil ya. Baik, seterusnya. Situasi 4. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Okey, jadi mereka berdua buat eksperimen untuk keluarkan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Okey, tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air. Kemudian turas. Turas? Apa tu turas? Okey, kita tengok. Turas campuran ke dalam kelalangkun dengan menggunakan kertas turas. Kini kertas turas dilipat jadikan dia bentuk kon, kemudian alaskan di dalam corong turas. Apa tujuan dia ni? Cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan terkumpul dan di dalam kelalangkun. Maksudnya bila kita tengok contoh ni, kelalangkun ni yang panjang ni, dengan menggunakan kertas turas dan alat corong turas ini dapat mengasingkan kelopak bunga raya dengan hasil larutan dengan air tadi. Ya. Okey. Jadi menuras dapat mengasingkan bahan pejal dengan cecair. Okey, mengasingkan bahan pejal daripada bahan cecair. Apa yang lebih kurang macam menuras? Cuba kita fikir kejap. Nama dia menapis. Barang menapis ni pun sama juga macam air teh tadi. Kita tapis teh dulu. Daripada hampas teh tadi tu dapat terasing dengan cecair supaya mudah nak minum. Sama macam menuras ni ya. Okey. Yang seterusnya. Lihat makanan ini ada campuran muruku dan kacang. Saya suka muruku tapi saya tak suka kacang. Saya suka kacang. Bagaimana Kugan dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku? Macam mana caranya? Mereka mengasingkan, Kugan dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisir. Macam duit, macam kira duit tadi, duit kertas dengan duit shilling. Dia menyisirkan, dia asingkan. Yang muruku, yang kacang, Kacang untuk awak, muruku untuk saya. Dia kata. Baik, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisir? Kerana kacang dan muruku mempunyai saiz besar yang besar dan bentuk yang berbeza. Jadi menyisir ni maksudnya mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Mudahlah guna menyisir. Okey. Baik. Jadi kesimpulannya, campuran boleh diasingkan dengan cara mengayak, menggunakan magnet, mengapung, menuras, menapis dan menyisir. Ya. Ada berapa bahan ni? Ada berapa cara ni? 6. Okey. Baik, itulah pelajaran kita campuran hari ini dan kita dapat mempelajari kaedah mengasingkan campuran. Okey. Jadi, ada kerja rumah untuk kamu semua. Okey, berikut ialah 4 bahan. Yang ini kerja rumah ni kamu buat kat rumah. Berikut adalah 4 bahan yang berbeza. Kita ada beras, kita ada tepung, kita ada kacang, kita ada gula. Jadi dekat rumah kamu nanti cari bahan-bahan ni. Pilih 2 bahan sahaja. 2 bahan sahaja. Contoh awak nak pilih kacang dengan beras. Kata. Pilih kacang ke beras ke apa ke kan. Tapi 2 bahan sahaja. Buat satu kaedah pengasingan yang sesuai. Buat bersama ibu bapa atau penjaga. Sama ada mak ayah ataupun kakak abang pun tak apa. Adik pun boleh. Buat sama-sama. Buat satu kaedah yang sesuai dengan bahan yang awak pilih tadi. Contoh Muallim pilih beras dan kacang. Muallim pilih satu sahaja kaedah untuk buat pengasingan ya. Kemudian awak buat aktiviti ni, awak ambillah gambar aktiviti sebagai rekod tugasan awak. Itu sahaja kerja rumah hari ini. Awak buat sama-sama dengan keluarga awak ya. Okey. Dan hantarlah ke Muallim, hantar secara personal. Okey, jadi itu saja kelas kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Manfaat ini dapat kita guna pakai bersama dan harap awak semua dapat enjoy belajar dengan Muallim untuk kelas sains ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.